Okay. Testing mic. 1, 2, 3. Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. Baiklah, setelah beberapa hari persidangan yang telah berlangsung, mana pada minggu lepas pada tarikh 26, 27, 28 dan 29 Julai berlangsung, ada satu isu yang sangat-sangat besar dan perlu diberikan highlight bagi aku sendiri, sehinggakan Parlimen terpaksa ditutup ataupun ditangguhkan pada hari Isnin, yang menjadikan pihak pembangkang sangat-sangat marah sebenarnya. Okey, apa sebabnya sebenarnya? Mungkin salah satunya adalah disebabkan oleh di mana pihak pembangkang ingin isu pembatalan ordinan darurat ditarik balik. Yang tiga, please listen to me. Kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan dan kita sudah berjaya, Terima kasih. Kita bagi ikut kita. Maksudnya, ordinan ni adalah di mana peraturan darurat yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat lah. Yang kita tahu sekarang Malaysia mengalami krisis kesihatan, and then dia mengumumkan bahawa adanya darurat politik dan ada pada masa yang tertentu perkara itu akan terbatal. Jadi sebelum kita masuk kepada ordinan darurat ni, okay, selain daripada ordinan, ada lain lagi yang kita katakan adalah undang-undang bertulis selain daripada ordinan. Baiklah, yang pertama adalah akta, yang kedua adalah enactment, yang ketiga baru ordinan, dan yang keempat adalah perundangan kecil. Okey, kita berbalik pada ordinan. Okey, aku tak fokuskan yang lain. Ordinan adalah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dari tahun 1948 hingga tahun 1959. Dia ada 3 kandungan. Okey, itu adalah kandungan pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Persekutuan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat. Dan yang ketiga adalah undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak. Hindarkan yang dua tu, yang kedua-dua itu, satu yang perlu kita lihat adalah Undang-Undang Persekutuan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat. Okey. Macam inilah. Sebenarnya yang kecoh adalah di mana ordinan darurat ni tak dapat perkenan Yang di-Pertuan Agong dan tidak dibincangkan dalam kedua-dua dewan, iaitu macam mana yang aku telah jelaskan pada video yang lepas, iaitu kita dekat Malaysia ni ada 2 dewan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dan pembatalan ordinan darurat ni haruslah dibincang ataupun dibahaskan di kedua-dua dewan, kemudian mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu untuk membatalkan ordinan darurat. Ordinan darurat ni ada 6 ordinan darurat iaitu Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 yang sekarang ni lah, Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021, Kehadiran Wajib Pesalah-pesalah Pindaan 2021, Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021, dan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu. Itu sangat-sangat teknikal lah kalau nak dijelaskan. Hanya yang tertentu saja yang faham mengenai 6 ordinan darurat. Yang menjadikan isunya, itulah yang aku dah jelaskan kepada korang kenapa sampai ada 2 kali protes, iaitu yang dilakukan sendiri oleh rakyat. Kalau golongan muda minta untuk Perdana Menteri kita meletakkan jawatan, dan untuk yang kali kedua di mana penangguhan sidang Parlimen pada hari Isnin yang lepas, sebenarnya pihak pembangkang
sangat-sangat menantikan hari kejadian, iaitu hari Isnin 1 hari bulan 1 hari bulan 2 Ogos. Tak pasti. Hari Isnin sebenarnya, hari Isnin yang lepas, mereka sangat menantikan bahawa yang YB Kota Baru yang menyatakan bahawa kerajaan mengambil keputusan untuk membatalkan ordinan darurat tersebut, kenyataan itu akan dijawab pada sidang parlimen yang akan datang, iaitu pada hari Isnin itulah. Tapi bila hari kejadian, diorang sangat marah apabila parlimen ditutup, jalan untuk ke parlimen tu disekat. Disebabkan itu, pihak pembangkang minta untuk berlakunya reformasi ataupun kita panggil perubahan, ingin menukar kerajaan, ingin kerajaan sekarang tarik diri Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan, kerana sudah lebih 3 kali yang berhormat di pihak pembangkang mengatakan bahawa parlimen seringkali ditangguhkan dengan atas alasan disebabkan oleh beberapa orang ahli parlimen dijangkiti COVID-19, dan menyatakan bahawa mereka sudah mendapatkan vaksin dan mendapatkan 2 dos lengkap. Tapi parlimen masih lagi menganggap bahawa isu itu amat serius, dan dikatakan itu adalah arahan daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita, DG Nur Hisham. Jadi terpaksalah untuk parlimen ditangguhkan, dan kita perlu menunggu dengan lebih lama lagi untuk pihak kerajaan menjawab apa-apa soalan yang diajukan oleh pihak pembangkang. Pada pendapat aku sendirilah kan, pihak kerajaan sekarang sekiranya tidak meletakkan jawatan, ya, kita akan menyaksikan perkara-perkara yang boleh berlaku di luar jangkaan, mungkin seperti di Indonesia, di Thailand, di mana mereka melakukan protes dan menunjuk perasaan secara besar-besaran. Bukan di satu-satu wilayah saja, banyak wilayah bergabung melakukan protes untuk meletakkan jawatan. Bagi aku, buat masa sekarang adalah sangat baik langkah kanan sekiranya Perdana Menteri kita meletakkan jawatan. Kalau kita tengok macam mana dekat negara luar sendiri, kalau kita tengok di India, 12 menteri terpaksa meletakkan jawatan sebabkan tidak mampu untuk mengawal krisis kesihatan yang berlaku di negara mereka. Kita boleh tengok di UK, Menteri Kesihatannya meletakkan jawatan disebabkan oleh COVID-19 yang semakin meningkat di sana. Walaupun kebarangkalian untuk vaksin 100% di sana lebih besar. Jadi itu sajalah. Sekiranya Perdana Menteri kita yang sekarang meletakkan jawatan, siapakah bakal menjadi pemacu negara kita dalam menangani COVID-19? Korang boleh komen kat bawah. Agak menarik untuk kita saksikan apakah jawapan pihak kerajaan sekiranya parlimen dibuka nanti. Itu saja dari aku. Harap video ni sangat-sangat bermanfaat dengan korang. Jangan lupa stay tune for my upcoming video. I'll see you soon. Bye bye.